Boleh tak? Okey, cubaan kita. Anak-anak minta bila kita nak start kelas ni. Nak ngaji lagi. Okey, hari ni kita belajar kelas tauhid insya-Allah. Untuk hari Selasa nanti kita akan buat kelas sama-sama dengan Quran Daily. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama belajar dari kitab kecil kita ni. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dah start dah? No, start lalu dah. Okey. Tadi ingat mukadimah anak-anak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dan hari ini kita dapat memuliakan siri kuliah baru kita di Tahfiz Ampang Jaya ni, dengan ditaja oleh Pertubuhan Quran Daily Malaysia, PQDM, yang mana sudah ada 2,000 ahlinya yang mengikuti secara online, yang telah pun khatam daripada 15 buah grup WhatsApp. Gitu kan anak? 50, bukan 50 grup WhatsApp. Kalah kita ni. Ni mudir sekolah WhatsApp dia panggil. Pengetua sekolah WhatsApp. Gitu. Sekolah dia ada 50 grup, 50 kelas lah. Satu kelas ada berapa orang nak? 200. Satu grup ada 200. 50 kelas. Maknanya total semua sekali dia ada campur tolak ada 2,000 ahli. Lebih kat nak? 2,000. Sekarang ni 2,000. Termasuk yang khatam tu lebih. 5,000 dah khatam. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha begini untuk menambahkan kefahaman kita dalam soal agama. Jadi insya-Allah siri kuliah kita ni akan berkisar tentang soal akidah. Soal akidah. Dan kita akan cuba seimbangkan antara orang yang dah pernah belajar dengan orang yang baru belajar, termasuklah untuk adik-adik yang baru mungkin nak membina kefahaman asas dalam diri mereka. Kerana sesungguhnya persoalan akidah ni ada yang basic, ada yang detail. Yang basic, yang asas ni sebenarnya mesti difahami oleh setiap manusia. Tak kira lah dia kecil ke, tak kira dia besar, tak kira dia muda, tak kira dia tua. Hatta dia bahasa apa pun dia bercakap, soal asas dalam akidah ni mesti tuntas. Mesti difahami. Asas utamanya tidak lari dan tidak lari daripada 3 asas utama. Iaitu terkandung dalam zikir pagi petang kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul atau nabi.
Ni asas ni mesti difahami oleh setiap orang. Sehingga Syekh bin Baz, waktu saya bermusafir dengan Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman Mustasyar dulu. Okay. Apabila dia cerita tentang macam mana Syekh bin Baz berjumpa dengan budak kecil. Budak kecil baru ni, budak kecil. Dia salam seorang budak kecil, dia nak naik kereta. Budak kecil macam kita lah, anak-anak ni, orang pun gitu, Allah salam dengan Syekh. Betul tak? Bila salam dengan Syekh, Syekh ni bukan salam saja. Syekh tanya dia, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Terkejut lah kali kita tanya. Wa man nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Dia tanya, apa agama kamu? Sehingga budak tu jawab, Allah Tuhan dia, Nabi Muhammad Rasul dia, Islam agama dia. Kenapa? Sebab asas ini mesti difahami oleh setiap manusia, tak kira dia siapa. Dan pentingnya kita memahamkan soal akidah Islam kepada anak-anak kita, kerana kebanyakan daripada orang kita menjadi Islam hanya kerana keturunan mereka Islam. Kalau kita tanya kenapa dia masuk Islam, dia akan tanya, tak tahu, sebab mak ayah saya Islam. Jadi ada perkara asas dalam soal akidah, ada perkara soal detail. Kita akan bincang sama masalah usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana pertentangan kita dengan Syiah, macam mana pertentangan kita dengan Mu'tazilah, macam mana pertentangan dengan itu semua detail-detail panjang. Tapi asas akidah ahli sunnah adalah sesuatu yang simple, jelas dan mesti difahami oleh setiap individu Muslim. Pertama sekali, dalam membahaskan, kita ada usul ataupun asal akidah kita. Nak ambil daripada mana akidah kita ni? Sebab akidah ni adalah simpulan kepercayaan. Apa yang kita percaya kepada agama kita, yang tu kita panggil akidah. Simpulan kepercayaan, kita panggil akidah. Jadi akidah tu maksud apa? Simpulan. Simpulan apa? Ikat tali kasut ke tak? Bukan. Simpulan apa? Simpulan tali seluar kita? Tak, dia lebih penting daripada tali seluar. Kalau terlondah ikatan seluar, jatuh seluar, malu kita. Betul tak? Kalau terlondah kasut, terbuka ikatan kasut, lari-lari cabut kasut, okey lagi. Tapi kalau terlerai ikatan simpulan akidah, maka orang ini terkeluar daripada agama, terlondah pakaian Islamnya, sehingga akhirnya bila kembali kepada Allah, dia tidak dapat declare bahawa dia sebahagian daripada orang Islam. Sebab itu pentingnya akidah. Kepercayaan kita bukan sekadar pada nama kita Islam, tapi inti kepada keimanan kita mesti jelas. Dan untuk menjelaskan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasulnya dari kalangan malaikat untuk mengajarkan kepada Rasulnya dari kalangan manusia, iaitulah Jibril alaihi salam, datang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membahaskan soal agama. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah daripada datangnya Jibril bagi tahu kepada dia hadis tu, Nabi kata, innahu Jibril, sesungguhnya dia itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Untuk mengajarkan kepada kamu agama kamu. Baik, kita nak tulis kat papan putih lah. Boleh tulis, nampak tak? Tulis papan putih lah, nampak sikit. Baik. Hadis
riwayat Imam Muslim. Hadis ni panjang, tapi hadis ni lah yang menjadi asas kepada rukun Islam dan rukun iman kita. Okay. Ustaz akan tulis beberapa perkara, tapi nak tulis hadis tu secara keseluruhan akan penuh papan putih kita. Cuma hadis ni kalau tak tulis pun, dia adalah hadis yang masyhur, orang panggil hadis Jibril. Hadis Jibril. Sebab apa dipanggil hadis Jibril? Sebab hadis ni Jibril datang ajar kepada kita agama kita. Ringkasnya cerita begini. Cerita dia dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Lelaki ini macam mana sifat dia? Sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tidak dikenali oleh seorang pun dari kami, dan tidak pula terdapat tanda-tanda musafir padanya. Ada 4 ciri dia. 4 ciri lelaki tadi. Apa 4 ciri lelaki tadi? Pertama, pakaian sangat putih. Yang kedua, rambut sangat hitam. Yang ketiga, tidak dikenali. Yang keempat, tidak ada tanda musafir. Kenapa ada tanda ketiga keempat ni? Sebab nak kata orang tempatan, tak ada orang kenal. Nak kata orang datang daripada jauh, tak ada tanda musafir. Jadi lelaki ni sangat misteri. Lebih misteri dari misteri Nusantara. Tahu misteri Nusantara? Sangat misteri lelaki ni. Orang tak kenal dia, tak ada tanda dia datang daripada jauh, pakaian dia sangat putih, rambut dia sangat hitam. Datang tengah-tengah kalangan sahabat ni, tiba-tiba duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lutut dia bertemu dengan lutut Nabi. Dan tangan dia letak di paha Nabi. Ada yang kata dia letak di paha dia. Ada yang faham dia letak di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik pernah dengar tak hadis ni? Pernah dengar tak cerita ni? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar, kita ceritalah. Walaupun abang-abang ni mungkin dah pernah dengar, tapi inilah dia punya. Baik. Kemudian bila dia letak tangan dia dekat paha Nabi, dia tanya Nabi, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Dia tanya Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu, kata Nabi Muhammad, kamu mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua,
wa tuqimas salah, kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, kamu berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kamu buat haji kalau kamu mampu. Semua dah tahu ni, kita panggil rukun Islam. Rukun Islam tu ada 5. Siapa yang bagi tahu 5? Dia bukan macam rukun negara. Rukun negara tu kita panggil negarawan semua. Kita nak buat rukun negara ni macam mana? Dia pun kata kita buat 5 rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Lepas tu nombor 2, hari merdeka ni, hari merdeka ni. Nah, ustaz pun tak ingat juga. Tanya tu nak suruh tolong jawab lah tu. Nah, tapi yang tu orang yang buat. Tapi rukun Islam bukan Nabi Muhammad yang cipta. Bukan para sahabat yang reka. Dia datang dari Jibril alaihissalam bagi tahu ataupun tanya Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Lepas Nabi jawab, lelaki misteri tadi dia kata, sadaqta. Engkau benar. Engkau benar. Nampak tak cerita ustaz ni? Faham? Faham lagi setakat ni? Faham lagi? Umar Al-Khattab kata, kami hairan. Dia yang tanya, dia yang membenarkan. Dia yang tanya, dia yang membenarkan. Pelik. Kalau kamu tak tahu, kenapa tanya? Ni dia tanya, orang jawab, dia pula kata betul. Bisa pada ustaz dia. Nantilah. Dia pun tanya lagi, akhbirni anil iman. Khabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Yang baik dengan yang buruk. Jadi kita panggil ni rukun iman. Dia tanya lagi, akhbirni anil ihsan. Khabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, yakinlah Allah nampak kamu. Dia tanya lagi soalan. Bila nak berlaku kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, tidaklah yang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya. Maknanya yang bertanya pun tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. Dan dia tanya soalan yang kelima, dia kata apa? Khabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tanda-tanda kiamat itu apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang ibu melahirkan tuannya, bukan melahirkan anaknya, melahirkan tuannya. Makna ibu jadi hamba, anak jadi tuan kepada ibu. Dan kamu melihat orang yang miskin, berkaki ayam, pengembala kambing, berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian lelaki tadi habis 5 soalan, lelaki misteri tadi habis 5 soalan, dia pun bangkit, bangun, pergi. Bila dia pergi, para sahabat ni macam tercengang, terkebil-kebil. Kenapa? Siapa tadi? Terkejut dia orang. Pas mari duduk depan Nabi, belaga lutut dengan Nabi. Nabi pula sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat,
Atadruna manis sa'il? Kamu tahu tak siapa yang bertanya tadi? Para sahabat kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhir sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, innahu Jibril. Sesungguhnya lelaki tadi Jibril. Datang kepada kamu mengajarkan agama kamu. Jadi kunci kepada agama terkandung dalam hadis ini. Kita panggil sebagai hadis Jibril. Okey? Baik, ustaz akan tulis 5 soalan Jibril kepada Nabi Muhammad, dan 5 soalan ini adalah inti kepada akidah kita. Pendetilan kita akan baca kemudian. Boleh? Baik, ustaz tulis. Kita bagi apa? Hadis Jibril sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Hadis Jibril ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 5 soalan Jibril. 5 soalan. Sini nampak ni. Soalan 1. Kita letak 5 soalan. Okey. Soalan 2. Soalan 3. Rapat-rapat kau ni. Soalan 4. Dan soalan 5. 5 soalan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan Jibril ada 5. Kotak ni macam tak seimbang, tapi tak apa. Asal nampak. Nampak ni? Soalan 1 Jibril tanya apa? Tentang Islam. Khabarkan kepadaku tentang Islam. Jibril tanya Nabi tentang Islam. Soalan kedua, Jibril tanya Nabi tentang apa? Iman. Soalan ketiga, Jibril tanya Nabi tentang ihsan. Soalan keempat, Jibril tanya Nabi tentang tarikh kiamat. Soalan kelima, Jibril tanya apa? Tanda kiamat. Okey. Untuk soalan pertama, apa jawapan dia? 1, 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, berpuasa Ramadan. Yang keempat, apa dia? Menunaikan zakat. Yang kelima apa? Haji. Ni adik-adik kita tulis. Bagi yang mampu. Okey. Setiap satu ni ada penjelasan dia nanti. Tapi kita akan bagi tahu gambaran kerangka umum, inilah persoalan Jibril. Walaupun Jibril datang, kalau kita kata dalam 10 minit dia tanya soalan tu. Tapi soalan dia, Nabi bagi conclusion kepada semua 5 soalan. Inilah agama kamu. Benda simple. Tapi nak jaga dia punyalah main. Kita kena berusaha untuknya. Untuk soalan yang kedua. Lepas Jibril, lepas dia ni,
Ada sambungan di sini, Jibril kata, engkau benar, sadaqta. Jibril akui, Nabi jawab, Jibril kata benar. Sehingga sahabat-sahabat terpinga-pinga. Okey, untuk soalan yang kedua, apa jawapan dia? Beriman kepada satu Allah. Kemudian malaikat. Kemudian kitab. Kemudian 4, rasul. Rasul-rasul, kitab-kitab. Kemudian 5, hari akhirat. Yang keenam, qada dan qadar. Baik dan buruk. Kemudian ditanya lagi, apa itu ihsan? Apa jawapan dia? Adik-adik kita, apa jawapan dia? Ihsan. Ni bukan ihsan dalam Upin Ipin. Ihsan Upin Ipin tu ihsan. Ada? Daripada intan payung. Tu intan payung lain. Ni ihsan ni martabat ihsan. Apa dia? Jawapan dia apa? Engkau menyembah Allah seakan melihat Allah. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, pasti dia melihat kamu. Boleh faham? Adik-adik kita faham? Ni asas ni kebanyakan kita faham belaka. Cuma adik-adik nak kena, walaupun benda ni pada kita basic, tapi saya ambil iktibar dari Syekh Abdul Rahman Al-Hirfi tu, dia kata, Syekh bin Baz bila jumpa anak kecil, dia tanya soalan tadi. Kita kalau pergi hari raya, pernah tak kita fikir anak cucu kita ni, dia tahu tak Allah Tuhan dia? Dia tahu tak Nabi Muhammad tu Rasulnya? Dia tahu tak Islam agama dia? Kadang-kadang dia main gitu by automatic, by default je. Tapi dia tak tahu. Sedangkan ini asas yang mesti dia fahami dalam soal hidup dia. Okey? Soalan yang keempat. Bila dia tanya tentang tarikh kiamat, bila nak berlaku kiamat? Apa jawapan Nabi SAW? Ingat tak jawapan Nabi apa? Apa dia jawapan Nabi? Yang bertanya tidak tahu, sebagaimana yang ditanya pun tidak tahu. Apa jawapan dia? Tidak tahu. Bila berlaku kiamat, tak tahu. Yang tak tahu ni siapa? Nabi Muhammad jawab tak tahu. Yang tanya siapa? Jibril kata tak tahu. Jadi kalau Nabi Muhammad tak tahu, Jibril tak tahu, ada tak orang boleh tahu? Jawapan dia tak ada yang tahu. Dalam soalan ni sebenarnya ada satu je yang tahu. Siapa dia? Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja tahu bila berlaku kiamat. Kalau ada orang bagi tahu kat kita, dia datang dia kata, kiamat akan berlaku pada tahun 1999. Orang pun takut berlaku. Habis tahun 99 tak berlaku kiamat. Dia kata lagi, kiamat akan berlaku pada 2012. Mengikut kalender Mayan. Jumpa tu dekat dengan Brazil ke mana? Ke Peru ke mana? Jumpa. 2012. Siap buat filem lagi. Waktu tu saya ingat lagi. Ustaz duduk di Jinjang Kepung.
Isteri ustaz ngajar di sekolah menengah kebangsaan Jinjang Utara, SMK Jinjang Utara. Ada budak Cina tu tak semangat. Cikgu tanya, "Bapa awak tak semangat?" "Tak tahu cikgu, saya pun tak semangat, nanti dunia dah nak hancur dah," dia kata. "Awak tahu mana dunia nak hancur?" "Tu cikgu, ada awak filem 2012 nak berlaku kiamat." Oh, dia percaya punya 2012 nak berlaku kiamat sebab ada filem. Lepas tu 2012 habis, masuk tahun 2013 dia senyum balik. Tak jadi kiamat. Pasal apa? Sebab tak ada orang boleh bagi tahu bilanya kiamat. Soalan yang kelima, apa dia? Tanda-tanda kiamat. Nabi jawab soalan ni. Sebahagian daripada tanda kiamat. Apa dia? Ibu melahirkan tuannya. Yang kedua, orang berkaki ayam. Orang miskin lah. Orang miskin berkaki ayam. Berkaki ayam. Apa maksud berkaki ayam ni? Tak pakai slipper. Lagi? Wa antaral hufatal urata ataupun tak boleh bertelanjang, tak sedap bahasa. Tidak berpakaian. Tidak berpakaian Nabi sebut. Bukan tak pakai baju tak, maknanya dia tak cukup baju. Orang miskin, baju dia pun koyak rabuk apa semua sekali. Pengembala kambing. Dia miskin, dia ni berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing. Oh miskin lah. Sebab ni sifat orang miskin ni biasa. Bergembala kambing, dia ni, sifat dia macam ni, okey. Dia buat apa? Berlumba-lumba. Meninggikan bangunan. Okey? Dia bukan satu je, dia ada kaitan yang ni dengan yang ni. Kalau orang kaya buat bangunan tinggi, itu biasa. Tapi ni Nabi sebut spesifik, ada sifat orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, pengembala kambing. Mereka ni lah yang menjadi tanda kiamat bila mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Faham tak? Kemudian, conclusion kepada 5 soalan, Nabi berkata, itulah Jibril mengajarkan kepada kamu agama kamu. Okey. Boleh faham tak hadis ni? 3 kali dah Ustaz cerita hadis ni. Kena ingat dah ni. Ni hadis utama. Okey. Dalam agama kita, asas kepada agama. Kita ada 5 ataupun 3 persoalan utama dalam agama. Pertama, Islam. Kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Kemudian kita ada tentang kiamat. Okey. Kita go through satu per satu. Boleh? Ready ke tak ni? Nampak letih belaka dah ni. Faham tak ni? Faham? Okey. Siapa nak jawab ke ustaz, rukun iman ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? Siapa nak jawab? Rukun iman ada berapa? 6. Akil, apa dia rukun iman yang pertama? Sudah dah lah. Tulis tak? Siapa nak jawab ni orang lain? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada qada dan qadar.
Ustaz ada tulis dah ni jawapan dia ni. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 6. Ni saja ni maknanya ke ustaz ni. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa dia rukun Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, buat haji. Baru pandai. Nak bagi hadiah ke Raymond ni? Hadiah pun nanti ditaja oleh PKDM nanti. Baik. Ustaz nak pergi terus satu persatu. Hari ni. Kita dah biasa dah dengar sebenarnya. Bukan isu yang besar untuk kita dengar rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Okey? Cuma kita nak go through satu persatu. Memahami apa yang sebenarnya menjadi tanggungjawab kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada soalan yang paling asas. Perkara yang paling utama dalam hadis ni, iaitulah jawapan yang pertama kepada soalan yang pertama. Apa dia kita panggil? 2 kalimah syahadah. Apa artinya kita mengucap 2 kalimah syahadah? Bila orang tu kata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa artinya? Sebab ini adalah hadis Nabi. Dan asas kepada akidah kita, usul akidah ni mesti dibina di atas wahyu. Bukan akal. Mesti dibina di atas wahyu, bukan akal. Kenapa? Kerana wahyu adalah sesuatu yang benar dan akal adalah sesuatu yang lemah. Di mana lemahnya akal? Pertama, sebab akal ada bermacam-macam sifat. Akal milik ustaz tak sama dengan akal milik apa-apa. Akal yang ada daripada anak-anak kita satu dengan yang lain tak sama. Dalam dewan kita ni dah ada 40 akal yang berbeza untuk menjustifikasikan sesuatu. Bila kita tengok satu helai baju, ada orang kata cantik, ada orang kata tak cantik. Betul tak? Sebab akal kita berbeza. Orang tunjuk warna biru. Ada orang suka warna biru, ada orang tak suka warna biru. Orang tunjuk warna apa lagi? Orange. Tu nak budak lain pula kan. Tak tahu tu. Warna purple. Ada orang suka warna purple, ada orang tak suka warna purple. Pasal apa? Sifat akal itu berubah. Jadi akal lemah sebab pertama, dia tidak sama antara satu sama lain. Okey? Yang kedua, kenapa kita tak bina akidah kita dengan akal? Sebab akal kita ni lemah dari sudut takkulannya. Akal kita lemah. Kita tak tahu apa yang di sebalik pandangan kita. Manusia hanya boleh memahami apa yang pernah dia tengok. Yang tak pernah dia tengok, dia akan anggap benda ni mustahil. Dan dia tak boleh bayang lebih daripada apa yang dia tengok. Jadi macam mana kita nak bayang tentang Allah, malaikat, kitab-kitab terdahulu? Kita tak pernah tahu. Yang boleh sampaikan kepada kita wahyu saja. Ustaz bagi contoh kenapa akal kita terhad. Bukan kenapa. Bagaimana realiti akal kita terhad. Ustaz tanya di sini, siapa kenal Mahatma Gandhi? Ada orang boleh bayang, ada orang tak boleh bayang. Siapa yang pernah tengok, dia boleh bayang. Ada spek mata bulat, kemudian kepala dia botak, kemudian pakai gitu.
dia panggil itu Mahatma Gandhi. Pasal apa? Sebab dia pernah tengok. Okey? Siapa kenal Hitler? Dia pun boleh main. Pasal apa? Dia pernah tengok dalam gambar rupa Hitler. Okey? Boleh sangat ustaz ni? Ustaz nak tanya sesuatu yang tak pernah kita tengok. Siapa boleh bayangkan betapa handsome-nya Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf handsome ke tak handsome? Mana handsome Nabi Yusuf dengan ustaz? Mesti Nabi Yusuf. Pasal apa? Nabi Yusuf ni orang perempuan tengok, potong jari tak berasa. Tengah-tengah potong buah, tengok Nabi Yusuf, potong jari tu tak berasa sakit. Oh, gelak dia. Memang sungguh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. Dia potong tangan dia, dia kata, ini bukan manusia ni. Ni bukan manusia, tahap malaikat dah ni. Cantik, handsome-nya Nabi Yusuf. Semua kita setuju tak Nabi Yusuf handsome? Soalan ustaz, cuba bayang muka Nabi Yusuf macam mana? Tak mampu. Akal kita terhad. Tu cerita manusia seperti kita. Nabi Yusuf ada mata? Ada. Ada hidung? Ada. Ada mulut? Ada. Ada telinga? Ada. Ada tangan? Ada. Ada kaki? Ada. Sama manusia seperti kita. Pun kita tak mampu nak bayangkan. Macam mana yang sesuatu di luar daripada akal kita? Nak bayang tentang malaikat. Jibril alaihi salam ada 600 sayap. Kalau kita tengok, ada 2 sayap boleh ha? Burung ada 2 sayap, kapal terbang ada 2 sayap depan, belakang sikit ada sikitlah 2 sayap lagi. Jibril ada 600 sayap. Macam mana tak boleh nak bayang. Bila sebut tentang bidadari syurga, cantik tak? Cantik. Bila sebut bagaimana dilihat, kita lihat dia daripada luar, tengok kulit, nampak sum-sum tulang. Cantik ke mengerikan? Kalau kita bayangkan kita, ustaz, itu mengerikan nama dia. Pasal apa? Tengok, nampak korok dalam. Takut ke ada? Nabi kata, daripada luar nampak sum-sum tulang. Cuba bayang, ustaz jalan, nampak tulang ustaz. Menakutkan ke handsome? Handsome. Ada mana ada. Menakutkan. Tapi bidadari itu sifat dia. Nabi sebut min husniha, dari kecantikannya. Benda yang akal kita tak mampu nak bayang. Sebab itu dalam beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada benda-benda gaib, kita tak boleh guna akal kita. Sumber untuk kita beriman kepada semua ni kembali kepada wahyu dari Allah. Sebab itu Jibril alaihi salam datang mengajarkan kepada kita agama. Ini semua ni bukan buah fikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bukan tulisan mana-mana alim ulama, tidak. Ini adalah wahyu dari Allah. Sebab tu kita bina rukun keimanan kita bina di atas wahyu. Kita mesti bina di atas wahyu. Wahyu tu ada 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau akal kita berfikir, hancurlah agama. Sebab itu ramai manusia membina akidah kepercayaan dia di atas agama, di atas akal, menyebabkan mereka tersesat dan tidak terpandu kepada jalan yang benar. Okey? Mereka tersesat dan tidak terpandu kepada jalan yang benar. Jadi kalau kita tanya, Allah tu bagaimana? Kita kata, kita kena kembali kepada Al-Quran, kita kena kembali kepada As-Sunnah. Kalau tanya malaikat tu macam mana? Kita kena rujuk kepada Al-Quran, kita kena rujuk kepada As-Sunnah.
Kita tak boleh saja-saja duduk berfikir, oh, beginilah malaikat Allah. Tak ada. Jangan tulis. Ada orang tulis burak. Nabi naik ke langit, naik burak. Gambar kuda putih, kemudian ada sayap. Kita kata mana ada? Tak ada rupa burak macam tu. Tak betul. Pasal apa tak betul? Sebab kita tak boleh nak gambarkan sesuatu yang kita tak pernah tengok. Tak boleh nak bayang. Kita hanya boleh berimajinasi tanpa had. Ini antara panggil panduan wahyu, ialah memahami sesuatu tanpa apa? Tanpa gambaran yang statik, yang kaku, tak ada. Wahyu ni kita faham cantik syurga. Macam mana cantik syurga? Kita bayang cantik, tapi kita tahu bahawa secantik mana pun bayangan kita, tak terjangkau lagi keindahan syurga. Sehandsome mana pun Nabi Yusuf, panggillah pelukis mana pun, lukis gambar, letak dekat Museum Paris sebelah gambar Mona Lisa. Nah, tak ada orang pergi tengok tiba-tiba terpukau. Tak ada. Pasal apa? Sebab akal kita sangat terhad. Sebab itu, Ustaz ulang sekali lagi. Kepentingan kita dalam beragama ialah kita menerima wahyu Allah sebagai panduan dalam berakidah. Wahyu Allah tu penting. Okey, dalam berakidah. Baik. Ustaz kata tadi, Ustaz nak sebut satu ni dah. Ni banyak lagi pun kita nak sentuh ni. Tapi yang utamanya di sini. 2 kalimah syahadah. Apa ertinya seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah? Okey. Apa 2 kalimah syahadah? Syami bagi tahu Ustaz apa 2 kalimah syahadah? Cuba sebut 2 kalimah syahadah macam mana bunyi dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa kita sebut 2 kalimah syahadah? Sebab ada 2 persaksian. Ada 2 persaksian. 2 kalimah syahadah menunjukkan 2 persaksian. Persaksian yang pertama apa dia? Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Persaksian yang kedua apa dia? Nabi Muhammad itu Rasulullah. Apa maksud 2 persaksian ini? Okey. Kita kata, Ustaz, macam mana orang kafir yang baik tak boleh masuk syurga? Dan macam mana orang Islam yang jahat boleh masuk syurga? Sedang yang membezakan dia 2 kalimah ni je. Tak aci lah. Kita kata tak aci. Betul tak? Iman Muhammad, betul? Ustaz tanya sekali lagi ni, adik-adik semua. Orang kafir, kalau mati, masuk mana? Masuk neraka. Betul ni? Orang kafir, mati masuk neraka. Orang Islam, mati masuk syurga. Kalau orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk syurga, apakah yang membezakan orang Islam dengan orang kafir? Orang kafir ni jahat, orang Islam ni baik, gitu. Ada je orang Islam baik, orang Islam yang jahat, orang kafir yang baik. Sudah. Apa yang membezakan orang kafir dengan orang Islam? Orang kafir tak mengucap 2 kalimah syahadah. Orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Orang tanya balik, takkanlah dengan 2 kalimah syahadah tu, yang sebutan dia tu setengah minit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tok mati. Mati. Bila dia mengucap, mati.
Dia tak pernah semayang, dia tak pernah puasa, tak pernah bayar zakat. Ustaz bagi contoh 2 orang kafir. Okey. 2 orang kafir jalan-jalan jumpa dengan seorang pendakwah. Kemudian seorang pendakwah tu dia ajak masuk Islam. Seorang tu mengucap. Seorang lagi tak nak mengucap. Habis saja mengucap, tiba-tiba berlaku letupan gunung berapi, mati semua. Termasuk yang baru masuk Islam dengan kawan dia yang kafir tadi. Faham tak cerita Ustaz ni? Faham kan? 2 orang kafir, tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah pergi haji, jumpa dengan seorang pendakwah. Pendakwah ni ajak masuk Islam, seorang masuk Islam, seorang tak masuk Islam. Selepas masuk Islam, tak sempat solat lagi, tiba-tiba berlaku letupan gunung berapi atau gempa bumi berlaku, mati dua-dua. Ustaz nak tanya, yang masuk Islam tadi pergi ke mana? Syurga. Yang tak masuk Islam pergi ke mana? Apa beza dia tu? Mengucap 2 kalimah syahadah je. Kalau yang tanya, kenapa dengan ucapan setengah minit, tak sampai setengah minit, 10 saat ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 5 saat je Ustaz kira. Ucapan 5 saat tu menentukan syurga neraka kita. Besarnya. Takkanlah dengan ucapan 5 saat seorang tu masuk neraka selama-lamanya, seorang tu masuk syurga selama-lamanya, dan seorang lagi tak mengucap 2 kalimah syahadah, mati masuk neraka buat selama-lamanya. Dia bukan sebab 5 saat. Dia bukan kerana 3 atau 4 perkataan. Bukan jumlah perkataan itu yang kita nak tahu. Bukan masa ucapan tu yang kita nak tahu. Tetapi kita nak tahu nilai ucapan tu. Sebab ucapan kita ni tak sama, beza nilai dia. Nilai dia tak sama. Satu ucapan tak sama. Tak sama. Kalau orang tanya, boleh tak saya nak makan, boleh tak saya nak makan nasi atas meja ni? Kalau tanya kat rumah Ustaz kata boleh lah makan lah. Ada orang marah tak? Ada orang marah. Tapi kalau duduk asrama, belum waktu lagi, orang tanya, boleh makan tak ni makan? Kita kata boleh, padahal masa dia belum lagi. Sama je perkataan boleh. Tapi satu okey, satu tak okey. Betul tak? Kalau kita pergi kat kamp tentera. Orang tanya, boleh tak masuk kamp tentera? Dia kata boleh. Jawab gitu depan tentera tangkap. Siapa kata boleh? Betul tak? Perkataan boleh je kan? Tapi tak sama. Mari seorang lagi, dia tengah bergaduh nak bunuh. Pisau duk tekak ni, mati nak bunuh orang. Dia tanya, boleh tak aku nak bunuh dia ni? Kita berkata, boleh. Dia pun bunuh. Besar tak salah kita? Ucapan sama, semua kata boleh. Tapi nilai dia tak sama. Satu perkataan boleh menyebabkan kita dimarahi ustaz. Satu perkataan yang sama boleh menyebabkan kita kena tangkap ke tentera. Satu lagi perkataan orang nak bunuh orang tu, boleh sebab perkataan tu kita masuk penjara dan dihukum bunuh. Betul tak? Nilai perkataan tak sama. Nilai perkataan tu tak sama. Dia boleh kata, saya kata sekali je Ustaz, boleh, tapi dia bunuh orang, saya kena penjara sampai seumur hidup sebab perkataan satu je. Pasal apa? Awak telah berkata pada nilai yang sangat besar. Begitulah bila kita berkata tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Hatta kalau dia kata apa? Boleh tak saya nak sembah berhala? Boleh tak saya nak sembah berhala? Dia pun jawab, boleh. Apa hukum dia?
Perkataan boleh dia tu telah membatalkan 2 kalimah syahadah dia. Dia mati masuk neraka. Jadi nilai perkataan kita ni besar. Sebab itu kita nak faham apa nilai 2 kalimah syahadah la ilaha illallah. Apa nilai, apa maknanya 2 kalimah la ilaha illallah? Siapa boleh bagi tahu Ustaz, apa makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Siapa nak jawab ni? Apa nak jawab ni? Mana nak jawab? Pilih saya Ustaz Mu'i. Cepat. Apa dia? Tiada Tuhan yang berhak mengabdikan diri, diabdikan diri melainkan Allah. Faham tak? Sudah. Penting ni. Gini, Ustaz nak kata bahasa mudah kita. Kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimah taat setia. Sumpah setia. Tahu kalimah sumpah setia? Tahu sumpah setia? Tak tahu? Alamak. Kalau kita di sekolah kan, dulu-dululah di sekolah lah. Ikrar. Saya berikrar, kena tangan duk macam ni. Kita tangan begini, ikrar kita dua-dua. Allahu Akbar. Ikrar kita. Apa maksud ikrar? Ikrar deklarasi. Upacara deklarasi. Kita berikrar bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ikrar ni bukan sekadar ikrar. Bukan di mulut saja. Mesti kita meyakini di hati kita bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya Tuhan kita hanya Allah, yang lain daripada Allah bukan Tuhan. Pergi jalan tiba-tiba tengok pokok besar. Ada orang sembah pokok besar tu. Pagi tadi Ustaz baca surah An-Nahl. Tafsir surah An-Nahl ayat 98. Ayat 98 dengan 99. Tentang فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Syaitan ni, dia tak ada kuasa pada hamba Allah. Syaitan boleh ganggu orang-orang yang syirik kepada Allah, yang tidak berlindung dan tidak bergantung kepada Allah. Surah An-Nahl ayat berapa? Kita reconfirm balik ayat 98 99 Okey. Ayat dah hilang pula dah. Sorry, okey. Ayat 99, 98, 99, 100. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhi bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia pemimpin mereka dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. Syaitan ni, dia hanya berkuasa. Kalau dia tipu orang syirik, ya Allahu Akbar. Dahsyat dia punya tipu daya dia. Orang syirik ni kan, Allah tak cerdik, kita rasa tak cerdik langsung. Kita, bayangan kita tadi tak sampai. Kalau tak sampai pada sudut yang baik, tak apa. Ni tak sampai pada sudut yang sejahil-jahilnya. Boleh tak orang tu percaya seorang Tuhan, satu Tuhan, dia pergi bermusafir jauh, dia tinggalkan anak isteri dia.
Tuhan ada isteri, ada anak. Dia pergi musafir jauh. Dia balik rumah dia lama tu. Dia tak kenal dah anak dia. Tuhan tak kenal anak dia. Logik ke tak logik? Tak logik kan? Tapi ada dia percaya. Bila Tuhan tu tak kenal anak dia, Tuhan nak masuk rumah. Anak dia tak bagi masuk. Tuhan yang tak kenal anak dia ni, potong kepala anak, campak kepala tu dalam hutan. Jadi Tuhan dah jadi seorang pembunuh. Logik ke tak logik? Tak logik. Bila Tuhan tu bunuh anak dia, keluarlah isteri Tuhan. Isteri Tuhan, kenapa abang bunuh dia? Dia kata dia tak bagi saya masuk. Isteri Tuhan tu kata, ini anak kita. Tuhan telah dimarahi oleh isterinya. Logik ke tak logik? Tak logik. Kemudian, Tuhan lepas dimarahi oleh isteri dia, pergilah masuk hutan cari balik kepala anak dia. Tuhan cari kepala anak dia, tak jumpa kepala anak dia. Tuhan cari kepala hak dia buang, Tuhan tak jumpa. Logik ke tak logik? Tak logik kan? Lepas Tuhan cari tak jumpa, Tuhan pun jumpa gajah. Tuhan pun potong kepala gajah. Tuhan dah bunuh orang, kemudian Tuhan bunuh pula gajah. Logik ke tak logik? Tuhan pun buat balik kepala gajah tadi, letak dekat tubuh anak dia, dia pun cantum kepala, badan anak dia, kepala gajah. Jadilah nama Tuhan tu Ganesha. Tuhan Ganesha, tubuh manusia, kepala gajah. Dia anak kepada Tuhan Siva. Ini kepercayaan dalam agama Hindu. Logik ke tak logik? Tak logik. Tapi syaitan tipu manusia yang tidak beriman. Bagi kita, semua Tuhan selain Allah, itu Tuhan yang palsu. Tuhan yang tak betul. Tuhan yang apa kata? Scammer. How scammer? Scammer semua tu. Dia bukan Tuhan. Dia boleh menjanjikan bulan bintang masuk syurga lah kalau beriman dengan dia. Tapi sampai hari akhirat, dengan dia sendiri dicampakkan ke dalam neraka. Baik, kita bersaksi la ilaha illallah. Maknanya, dalam hidup kita ni, tidak ada Tuhan yang sebenar, yang berhak disembah, melainkan Allah. Kemudian, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah, adalah maksudnya bahawa apa? Kita ni beriman kepada Allah, mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Allah mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Apa saja yang kita nak buat hari ini mesti mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dikira sebagai agama. Kalau tiba-tiba orang tu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam soal agama dia nak buat ajaran dia sendiri, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau kamu mampu mencipta agama kamu sendiri, patutnya kamu mengucap, aku bersaksi bahawa Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku juga Rasulullah. Pasal apa? Dah kamu boleh buat agama. Bila kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad tu utusan Allah, maka kita beragama mengikut syariat Nabi Muhammad. Apa syariat Nabi Muhammad? Ni ya. Ni semua ni syariat Nabi Muhammad ni. Ni kunci dia duduk sini. Syariat Nabi Muhammad, solat berapa kali? 5 waktu. Syariat Nabi Muhammad berpuasa Ramadan. Syariat Nabi Muhammad kena bayar zakat. Syariat Nabi Muhammad kena buat haji. Ini semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman semua ni, para rasul pun beriman dengan ni.
Tapi syariat mungkin ada yang berbeza. Nabi-nabi dulu, Nabi Musa 50 waktu dia kata aku dah test dah Bani Israel. Okay. Syariat ni mungkin berbeza nabi-nabi yang lain. Tapi soal iman sama. Soal iman sama. Tapi kita tak boleh keluar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita mengucap, kita kata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalaulah seorang tu dia mampu mencipta amalan dia sendiri, nescaya dia telah menyaingi Rasulullah. Sebab tu kita dalam agama ni, dua kalimah syahadah ni adalah ikrar kita yang paling utama dan tidak ada penyaingnya. Sebagaimana kita tidak boleh mensyirikkan Allah, kita juga tidak boleh menduakan Rasulullah. Boleh faham tak ni? Bahasa tinggi sikit. Sebagaimana kita tidak boleh mensyirikkan Allah, kita juga tidak boleh menduakan Rasulullah. Faham tak? Sebagaimana kita tak boleh angkat sesuatu makhluk setanding dengan Allah, kita juga tak boleh nak angkat mana-mana alim ulama, mana-mana ustaz, mana-mana tok guru setinggi tahap Rasulullah. Tak boleh nak angkat. Kalau tiba-tiba dia kata, ni Nabi tak ajar, tak apa. Tok guru saya rakyat. Tok guru saya ajar. Dan dia anggap ajaran tok guru dia sama nilai dia dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni dia bukan lagi umat Nabi Muhammad. Sebab tu di hari akhirat dia akan dihalau daripada kolam Nabi. Sebab dia telah mengadakan sesuatu agama sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini deklarasi kita. Satu deklarasi tauhid, satu deklarasi syariat. Ikrar tauhid, ikrar bahawa Allah lah Tuhan kita. Ikrar syariat, bahawa syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang boleh mengajarkan kepada kita syariat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang mengangkat mana-mana manusia setanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa-siapa yang mengangkat sesuatu makhluk setanding dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia bukan lagi hamba kepada Allah, maka malah dia bertukar menjadi hamba kepada makhluk tersebut dan dia bukan lagi orang Islam. Boleh faham tak ni ustaz bagi tahu ni? Iya ke boleh ni? Nampak faham belaka ni? Faham tak ni? Imam Muhammad faham? Faham? Orang lain faham? Soalan ni faham ni? Baru satu ni syarah ni. Tak masuk lagi bab lain ni. Tapi yang lain ni sebenarnya mudah untuk kita faham kalau kita faham kunci dia ni. Kunci dua kalimah syahadah ni lah paling utama dalam kehidupan kita. Sebab tu bagi seorang yang faham tentang dua kalimah syahadah, yang lain ni dia akan terpandu dengan sendirinya insya-Allah. Berdasarkan keimanan dia kepada Allah dan keimanan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Ingat 5 soalan Jibril. Hak lain ustaz tak nak syarah pasal hak lain kita akan bahaskan dalam kitab kita ni. Hari ni mukaddimah kita tentang asal agama kita. Boleh? Boleh faham? Okey. Kita akan masuk ke dalam buku nanti. Nanti. Bukan hari ni, nanti. Buku ni ringkas je. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman yang sunnah yang sahih yang difahami oleh sahabat. Buku ni banyak dah yang syarahnya, kan? Dia merupakan matan. Matan ni maknanya buku mudah, buku ringkas yang kita boleh ambil sebagai panduan. Tapi kita juga boleh buat catatan di kiri kanan dia lah kalau nak buat.
supaya kita tak membebankan dengan kitab besar. Kita baca. Ustaz dah bagi PDF pun ada. Nanti kan anda boleh dah. Anda bagi khabar dia. Syahid tengok dalam Telegram. Ustaz ada bagi Telegram ke entah. Kalau Telegram, kalau boleh tunjuk ke dalam tu boleh. Kalau boleh tunjuk, kita tunjuk dalam tu. Mungkin lepas daripada ni kita boleh guna dia sebagai slide dalam paparan kuliah kita untuk kita memahami tentang hak Allah terhadap hamba. Pak share dah. Hantar kat Ana. Acu hantar kat Ana. Kak Ana boleh hantar ke orang lain. Ada PDF. Kalau tak mampu dapat yang asal ni, kalau yang asal ni boleh ya. Ada nak masalah. PDF tu cetakkan versi lain sikit lah. Okey. Syahid boleh tengok ke tu? Ada. Boleh share dalam tu. Tak boleh lagi. Nanti pertemuan kita yang akan datang, kita akan baca daripada buku ni insya-Allah. Soalan yang pertama dia ialah hak Allah ke atas hamba-Nya. Jadi kita declare kita ni hamba kepada Allah, apa hak Allah ke atas kita? Dan apa hak kita ke atas Allah Subhanahu wa taala? Insya-Allah nanti kita akan bincangkan dalam kitab kita. Insya-Allah. Baik, Ustaz rasa apa yang Ustaz nak sampai hari ni pada setakat tu dah. Ada soalan ke nak tanya? Adik-adik kita ada soalan ke nak tanya? Faham tak Ustaz bagi tahu begini ni? Ya, faham ni? Faham Insya-Allah Ni hadis Jibril ni, ingat tak cerita dia ni? Ingat ni? Jibril alaihissalam. Kalau orang tanya, Ustaz mana hadis Jibril? Cerita Jibril datang jumpa Nabi, ajar tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, bila kiamat dan tanda-tanda kiamat. Ni orang panggil hadis Jibril yang masyhur. Hadis Jibril yang masyhur. Okey. Ada soalan lagi? Ya. Tapi apa hukum kalau kita macam kita bercakap-cakap dengan seseorang, kita melalui will ke apa ke, kita refer kepada will tu Tuhan Buddha ke Tuhan Hindu, mana kita memakai perkataan Tuhan, adakah itu bermakna kita acknowledge Tuhan mereka? Baik, terima kasih pada soalan. Soalannya berbunyi, kalau kita lalu di kuil-kuil, rumah ibadat orang bukan Islam, lalu kita tengok patung dia dan kita kata itu Tuhan mereka, apakah menjadi kesalahan bila kita menggunakan terma Tuhan bagi patung tersebut? Gitu soalan. Apakah terma Tuhan tu boleh membatalkan keimanan kita? Bateri habis. Sedang molek nak berhenti dah ni. Macam tahu-tahu je. Jawapan dia insya-Allah tidak. Pasal itu dari sudut bahasa kita sahaja. Bukan dari sudut i'tiqad kita. Tapi kalau kita kata mana-mana agama pun sama je, dia sembah Tuhan dia, kita sembah Tuhan kita, dan agama dia sama dengan agama kita, maka itu kita telah meletakkan sesuatu setanding dengan Allah. Dan itu hukumnya syirik. Walaupun kita tak sembah Tuhan dia. Okay? Walaupun kita tak sembah Tuhan dia, tapi kita iktiraf. Kita kata, mana-mana agama ni sama je. Setiap orang tu sembah Tuhan dia masing-masing. Dan sampai hari akhirat, masuk syurga belaka. Maka itu dia telah meletakkan Tuhan yang palsu itu setanding dengan Allah, dan perkara itu tidak dibolehkan. Tapi kalau dia sekadar bahasa dia, itulah hak Tuhan dia orang sembah. Bahasa dia. Dari sudut bahasanya, insya-Allah tidak menjadi kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi seelok-eloknya, kita terus kata selalu, ajarkan kepada anak-anak kita bahawa yang disembah selain Allah itu sebenarnya batil.
palsu dan tidak benar. Dia bukan Tuhan. Orang tu sembah je, tapi sebenarnya yang tu bukan Tuhan. Kita ajarkan kepada dia. Bagaimana kita juga bila berjalan sampai ke tengok bulan, kita bagi tahu siapa yang cipta bulan, biar dia kata Allah. Siapa yang cipta langit, biar dia kata Allah. Pasal apa? Kita kena didik akidah anak-anak ni supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka tak apa pandai-pandai lah dia kenal sendiri. Dia tak kenal, kalau dia kenal sendiri mujur ya alhamdulillah. Takut tak sempat kita ajar orang lain dulu mari ajar. Yang tu yang kadang-kadang ramai anak muda sekarang terlebih pandai akhirnya tak mengaku Tuhan tu ada. Jadi etis, tak percaya kepada Tuhan. Padahal asalnya orang Islam. Sebab kita lupa nak tanam daripada awal tentang asas-asas akidah. Okey? Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Tak ada dah? Ya, ada satu soalan ni. Pasal orang miskin yang berkaki ayam. Selama ni saya berfikir macam bila kata orang miskin nak tinggikan bangunan tu, saya ingat dia akan gunakan semua duit dia ada juga untuk nak buat bangunan. Tapi tadi Ustaz ada mention pasal orang kaya tu fahamlah. Tapi ini orang miskin. So saya macam terfikir kali macam mana kalau dia tak ada duit, kalau dia miskin, macam mana dia nak buat bangunan? Jadi ada maksud lain ke dengan meninggikan bangunan? Wallahu ta'ala alam, penafsiran ni merujuk kepada satu kategori manusia. Yang disebut begini, ada yang memahami hadis ini merujuk kepada orang-orang Arab yang dulunya pengembala kambing. Maknanya, bila tanah Arab itu sudah banyak bangunan-bangunan tinggi, itu menunjukkan lebih hampir dengan kiamat. Okay. Orang dulu yang dulunya asal usul dia berkaki ayam, tak apa, pengembala kambing. Tapi Pak Keluar ni pun dia gembala kambing juga, cuma kambing dia mahal lagi lah. Sifat dia. Okay. Dia bukan kata orang gembala kambing pun kena ambil amat, tak, dia asal usul dia. Asal dia adalah pengembala kambing. Tapi zaman dulu dia pengembala kambing ni duduk di kemah-kemah apa semua. Tapi sampai satu masa mereka ni akan hidup dengan mewah, kemudian mereka berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi. Dia tidak merujuk kepada waktu dia bina saja, tak, tapi merujuk kepada sifat kategori manusia. Wallahu ta'ala alam. So kalau kita merujuk kepada hari ni, kita tengok memang di tanah Arab, tak kira lah di mana, sama Dubai ke, Saudi ke, mana-mana mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Okey. Oh, iya. Lagi? Tak ada. Ada soalan online ke, Kak Na? Tak ada soalan online. Saya ingat wallahu ta'ala alam, sekadar itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mohon kemaafan andai ada salah dan silap. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan lah, insyaAllah. Kalau ada kekurangan tu, bolehlah kita sama-sama bantu nanti, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.